Shalom, selamat sore ibu-ibu sekalian. 姐妹们，下午好。 Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. 我相信我们所有的人都在神的保佑当中。 Bagaimanapun kondisi keadaan kita, 无论今天我们在什么样的状况之下， Tuhan tidak meninggalkan kita. 我们的神永远没有离开过我们。 Mungkin perasaan kita berkata, Tuhan jauh atau Tuhan seperti tidak peduli. 也许我们有时会感觉到神非常的遥远，或者是神没有顾念到我。 Tapi hati-hati dengan perasaan kita, ibu-ibu sekalian. 所以姐妹们，我们要对这样的感觉要非常的小心， Sebab ya perasaan kita belum tentu benar. 因为我们所感觉到的不一定是对的。 Yang benar adalah firman Tuhan, 正确的是神的话语， kesetiaan Tuhan, 神的信实， janji Tuhan. 神的应许。 Walaupun keadaan di sekitar kita bahkan di dunia ini bisa tidak pasti, 纵然在世界上或者是我们周遭所有的一切看起来都不确定的， jangan cemas. 我们不要挂虑， Kita punya Tuhan Yesus. 我们有救主耶稣基督， Kita percaya Dia memegang kendali. 我们相信他是掌控一切的。 Saudara-saudara, kita lihat ya, ibu-ibu sekalian, kita lihat situasi COVID belum selesai. 姐妹们，我们可以看到这个新冠病毒到现在都还没有被解决。 Lalu kita sekarang mendengar seperti ada bahaya akan terjadi perang besar-besaran di dunia ini. 现在我们也在看到，就是知道的消息，就是可能会发生世界大战了。 Wah, kita mungkin dalam hati bisa merasa cemas, takut dan sebagainya. 也许我们内心里面会感觉到害怕，会彷徨。 Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pegang kendali. 让我们把这一切都交托给神，因为神掌控一切。 Kita akan mulai persekutuan wanita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. 还没开始今天的机会，我们先来做一个祷告。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau begitu baik kepada kami, Engkau mengasihi kami, telah menebus menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih juga Tuhan telah memelihara iman kami sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Tolong kami Tuhan teguh, setia kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada sore ini. Kami masih boleh kembali mengadakan persekutuan wanita, komisi wanita di gereja kami. Walaupun masih dengan cara online, tetapi kami percaya Tuhan Engkau bisa dan dapat memakai semua ini untuk menolong kami bisa dekat kepada Tuhan melalui doa, pujian maupun firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir, dan ketika nanti kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, Tuhan buka hati kami, mata rohani kami untuk boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu sekalian, setiap hari hidup kita perlu akan Tuhan Yesus. 姐妹们，在每一天生活当中，我们都需要耶稣。 Ada satu lagu yang indah yang sudah lama sekali, tapi lagu ini bagus sekali. Ya. 有一首非常已经很久的诗歌，但是这首诗歌非常的美妙。 Lagu ini berkata, aku perlu akan Yesus. 这首歌就是我需要耶稣。 Kita nyanyikan bersama ya. 姐妹们会唱的，我们一起来唱呀。我要耶稣，我要耶稣，我每日需要耶稣。光明时日我要他，黑阴漫步我要他，每日在我生命中我需要耶稣。再一次，我要耶稣。
Apakah kita sadar bahwa setiap hari hidup kita perlu Tuhan Yesus? 姐妹们，我们有没有觉悟到，在每日的生活当中，我们确实是需要耶稣？ Bagaimana kita bisa membangun kesadaran seperti ini? 我们怎么样能够建立这样的感觉、这样的心意？ Kita harus memiliki kehidupan rohani yang berhubungan dengan Tuhan setiap hari. 我们应该要有与神有关联的心灵。 Kalau tidak, maka lama-kelamaan 假如不是这样的话，久而久之， kita akan memikirkan satu pikiran seperti ini. 我们会有一种的感觉， Kita berpikir bahwa hidup ini ya berjalan begitu saja. 这个生活就这样的进行下去， Segala sesuatu terjadi sepertinya secara alami saja dan lumrah saja, normal-normal saja. 所有的一切所进行的都是通常的，就是自然而行的。 Ya kita bangun pagi, 比如说，我们早上起来， ya ayam berkokok, 鸡啼了， matahari terbit dari timur, 太阳从东边起来， dan kemudian segala sesuatu berjalan seperti biasa. 所有的一切就好像按部就班而成。 Oh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的姐妹们， ketika semua itu terus terjadi seperti itu lama-lama, 假如这一些所发生的事进行了很 bisa 久， membuat manusia tidak lagi menyadari ada campur tangan Tuhan. 让我们不觉悟当中，觉得这一切的进行当中没有神在里面插手。 Baru nanti ketika ada sesuatu terjadi sangat menggoncangkan, wah baru kita kayak terkejut begitu ya. 就是当有一件事发生了不按常而发生的，我们就会吃惊。 Mungkin di saat itu manusia boleh berpikir, wah apakah Tuhan tahu ini terjadi? 可能我们会想，神你晓得已经发生了这件事吗？ Apakah Tuhan mengizinkan ini? 神你允许这件事吗？ Apakah Tuhan yang tidak sanggup dia mengendalikan ini? 神啊，难道你不能够解决这件事吗？ Dan berbagai pertanyaan lainnya. 可能还有很多的问题。 Nah, saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, 姐妹们， sebagai orang Kristen bagaimana kita menyikapi hidup kita setiap hari? 成为基督徒，我们应该怎么样来面对每天的生活？ Ayo kita akan melihat hari ini Injil Matius pasal 6 ayat 11. 今天我们的经文是在马太福音第6章。 Ya, pasal 6 Injil Matius pasal 6 ayat 11. 马太福音第6章11节， Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 我们日用的饮食今日赐给我们。 Ya, kita sudah belajar tentang doa beberapa kali ya. Sini sudah mungkin yang ketiga kali atau keempat kali barangkali, kan? 姐妹们，我们已经学习了这个主祷文有几次了，这是第3部分的。 Sebelum ini pada kesempatan khotbah di KW yang lalu saya menyampaikan juga tentang doa. 在上一次张牧师也同样的跟我们分享了关于祷告。 Dan sekarang juga masih tentang doa. 今天我们的讲题还是关于祷告 Dan。secara khusus kita tahu bahwa ini dikenal dengan doa Bapa kami. 这个祷词就是我们所熟悉的主祷文。 Tuhan Yesus mengajarkan kita suatu prinsip doa. 主耶稣教导我们一个祷告的原则， Jangan salah doa Bapa kami ini, jangan salah konsep. 我们不要有错误的观念。 Ini bukan suatu doa yang seperti kayak sebuah mantra gitu ya, bukan. 这个主祷文不是好像一个咒语。 Ya, kalau kita lihat dalam dunia mistik ya, dunia apa begitu, mistik itu kan ada istilah namanya mantra-mantra ya. 我们晓得，在这个好像巫师界的那个方面，有一些的咒语的。 Nah, contoh lihat lampu Aladin itu ya, katanya lampu itu digosok-gosok lalu dibacakan
entah apanya lah, simsalabim mungkin gitu atau apa, keluar dia itunya ya yang di dalam lampu itu. 就好像神话的阿拉丁，我们假如跟他说一些咒语，然后擦一擦它，就有一个怪物出来，妖怪出来。 Saudara-saudara, ini kan doa Bapa kami ini bukan mantra gitu ya, ucapkan mantra lalu simsalabim jadi gitu kan. 姐妹们，我们小心，我们的主导文不是这些咒语，然后我们念了就会发生一些很特别的事。 Nah, ibu-ibu 是的 sekalian, doa Bapa kami itu ada beberapa bagian ya. 姐妹们，主导文分几个部分， Dan ini boleh kita katakan bagian yang kedua. 这个部分是已经进入到第二部分了。 Jadi doa Bapa kami itu bagian pertamanya adalah bicara tentang bagaimana kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. 在主导文的前面一方，第一部分就是我们怎么样能够尊主为大先。 Makanya kita memanggil dia Bapa kami yang di sorga. 所以我们称呼他为我们在天上的父， Dan kita merindukan nama nama Tuhan dimuliakan, maka disebut dikuduskanlah namamu, yaitu artinya biarlah nanti tiap-tiap orang itu meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. 我们也可以看到，因为我们要怎么样来敬重神、荣耀神，所以在我们的主导文里面，我们说愿全世界宇宙万物都可以荣耀颂赞于你。 Ya, makanya disebut 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，kan? 所以我们的主导文就是我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。 Lihatlah, kita mengutamakan Tuhan dulu. 是的，我们要先尊主为大。 Baru setelah itu dikatakan, datanglah kerajaanmu. 接下来就是愿你的旨意行在地，愿你的国降临。 Kemudian kita mengutamakan kehendak Tuhan 接下来我们希望神的旨意成全， terjadi di bumi ini seperti di sorga. 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 Nah, seperti yang lalu saya sudah katakan, jangan terbalik, jangan bilang seperti di sorga seperti di bumi ya. 所以我们不要颠倒过来，就好像在天国好像行在地上这样，不行的。 Sebab di bumi rusak. Kalau seperti di bumi, bumi udah rusak. Gitu. 假如按照世界的旨意行在天国，那是不对的，因为世界已经败坏了。 Nah, baru masuk bagian kedua, ibu-ibu, kita belajar bahwa di dalam doa ini ada unsur permohonan kepada Tuhan. 所以在第二方面，今天我们所要了解的就是由我们向神的祈求。 Nah, kita orang Kristen, ya jujur ya, kadang-kadang kita berdoa, kita datang pada Tuhan tuh belum apa-apa, kita sudah sederet permohonan. 是的，我们自己要承认，成为基督徒，我们开始祷告，很多时候都是我们的需要一大串的就说出来了。 Kita belum lagi bersyukur kepada Tuhan. 我们还没有感恩。 Syukur-syukur masih ingat bersyukur ya. 假如我们还记得感恩的话，还是非常好的。 Kadang-kadang juga kita bukan hanya lupa bersyukur, kita lupa kita ini juga penuh kelemahan dosa yang harus kita akui. 还有的时候我们还没有献上感恩，我们自己也不晓得，其实我们是带着罪来 Lalu 向主 datang-datang 说话。 kepada Tuhan, kita sudah bilang, Tuhan saya ini, saya begini, saya begini. Aduh ya. 所以来到神的脚前的时候，我们只把我们的需要向主说，我要这个，我要这个。 Tapi doa Bapa kami ini ngajarkan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, tuh kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita utamakan Dia dulu. 在主导文教导我们来到神的脚前，我们应该要高举他，荣耀他，称他为大先。 Kita boleh minta kepada Tuhan. 我们可以向神祈求。 Maka di dalam pelajaran kita hari ini itu adalah kita mau belajar, dikatakan di sini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 所以今天我们的这个要了解的就是主导文里面的，我们今日的饮食赐给我们。 Yaitu kalau di dalam bahasa aslinya itu makanan itu roti, ya berikanlah kami roti kami yang sehari-hari, ya. 在原文里，这个饮食是饼干，就是今日赐给我们。 Kenapa roti?
为什么是饼干呢？ Karena roti makanan utama orang-orang Israel. 因为饼干是以色列民的主食， Seperti kita, ya, di Indonesia kan pokoknya adalah makanannya nasi. 就好像我们在印尼的人，我们的主食是米饭。 Tapi ya kita bahasa Indonesia kita tidak terjemahkan nasi, tapi bilangnya makanan. 但是在我们的圣经里，我们不是说米饭或者饼干，而是食物。 Ya, cocok lah di sini ya. 这里翻得非常好。 Kenapa? Karena tidak semua juga orang Indonesia makanan pokoknya nasi ya. Ada yang ingat loh ya, ada yang makan sagu makanan pokoknya, jangan lupa. 我们也要记得，我们全印尼的人民不是都是以米饭为主食，有的地方他们是吃那个沙布为他们的主食。 Nah, bahkan ada yang mungkin makanan pokoknya adalah ubi-ubian misalnya. Ya. 有时他们的主食也是一些的番薯。 Nah, jadi begini ibu-ibu, kita lihat di sini, berikanlah kami makanan kami. Makanan di sini sebenarnya dia mewakili apa yang kita perlukan dalam hidup sehari-hari. 这里所说的我们日用的饮食，其实不单单是食物，而是我们在生活上所需要的一切。 Bagi saya, ibu-ibu, ini termasuk juga kebutuhan kita, keperluan kita akan pakaian, tempat tinggal, terutama lah ya yang itu. 这里所说的饮食，其实对我来说是我们的需要，就好像我们的住处、我们的衣服。 Kan kita bukan hanya perlu makan, betul? 当然，我们生活不单单只是需要这 Kita 些食 perlu 物， pakaian, 我们需要衣裳， kita perlu tempat tinggal. 我们也需要有住处。 Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar dari manusia. 这是我们生活最基本的需要。 Berarti itu termasuk di dalamnya, ibu-ibu. 这在这些经文里面也是包含在里面了。 Tapi kita lihat di sini ya, bahwa apa yang dikatakan di sini, berikanlah kami makanan ini, memberitahukan kepada kita bahwa ini sebenarnya hal-hal yang lumrah terjadi yang kita jumpai dalam hidup kita. 这里所说的我们需要的饮食，其实在我们生活上是非常平常我们所需要的。 Nah, apa yang diajarkan Tuhan, firman Tuhan hari ini bagi kita, 所以今天神要教导我们什么呢？ yaitu suatu hakikat bagaimana kita menjalani hari-hari kita, hidup kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang bersyukur. 就是在我们进行每日生活当中，我们怎么样可以成为一个小的感恩的人？ Yang bisa kita pelajari pada hari ini, 今天我们可以学习到的， yang pertama adalah mari kita menyadari bahwa hidup kita dan keperluan kita tiap-tiap hari itu adalah pemberian Tuhan. 首先我们要晓得，我们所日用的饮食，我们的需要一切，所有的都是神的恩典。 Saudara, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita perlu berdoa kepada Tuhan soal makanan dan keperluan sehari-hari? 可能姐妹们有的会问，为什么我们要为我们所需要的献上感恩呢？ Bukankah saya bisa bekerja dapat uang, saya bisa beli keperluan ini? 我们不是能够自己工作，然后我们有收入，我们可以买我们所需要的吗？ Ibu-ibu sekalian, jangan lupa, kita perlu berdoa kepada Tuhan 姐妹们，我们不要忘了，我们需要感恩， untuk mengingatkan kita selalu 是让我们提醒我们，常常提醒我 bahwa yang 们， bisa kita makan, kita pakai, dan kita tinggali tempat tinggal kita 就是我们每一天可以是我们日用的饮食，我们的衣裳，我们的住处， semua adalah pemberian Tuhan. 所有这一切都是神所赐的。 Ada Tuhan yang memberikannya, bukan otomatis. 我们有神赐给我们，不是这样自然就有了， Maka penting sekali. 所以是非常重要的。 Nah, ibu-ibu kalau anak-anak misalnya ya atau cucu bertanya, mama atau opo atau nenai, kenapa sebelum makan itu berdoa? 姐妹们，假如我们的孩子、我们的孙子问妈妈或者是婆婆，为什么还没吃饭之前我们要感恩呢？ Apa jawab kita? 那我们怎么样回答他？ Ya, kita jawab
kita bersyukur kepada Tuhan. 我们的答案就是我们要献上感谢。 Lalu mereka tanya lagi, syukur apanya? 那可能他们会问，我们要为什么而感谢呢？ Oh, syukur karena ini dari Tuhan buat kita. 我们会说，是因为这一切都是从神而来的。 Lalu dia tanya lagi, 可能他会再问， tapi kan papa mama yang kerja dapat uang dan beli dan masak kita yang masak atau kita yang beli dan bagaimana gitu. Kok bilangnya dari Tuhan? 可能孩子们还是在问，但是爸爸妈妈你们有工作啊，你们自己买，我们自己弄这些煮这些事物出来的，是为什么会从神而来呢？ Ibu-ibu gimana jawabnya coba? 姐妹们，我们怎么样来回答他？ Ibu-ibu katakan begini, 姐妹们，我们可以这样的回答： kita bisa bernafas itu dari Tuhan. 我们今天还有这个气息是神而来的， Papa mama ada kesehatan dari Tuhan. 爸爸妈妈今天还有这个健康也是神而来的。 Dengan sehat baru bisa kerja. 我们有这个健康，我们才能够工作。 Ada pekerjaan itu pun dari Tuhan. 这份工作也是神赐的。 Nah, baru bisa kerja, baru bisa dapat uang, baru bisa beli makanan atau kita beli bahan makanan. 我们有健康的身体，我们才能够工作，然后我们才有收入，我们才能够买这些食物。 Nah, bisakah kalian melihat kebenaran ini? 你们能够看到这样的真理吗？ Maka mengapa penting sekali kita itu berdoa sebelum makan? 所以姐妹们，我们要晓得看到还没领受我们的食物的时候，我们要怎么样来献上感恩？ Kita bukan hanya melakukan itu karena kita ini orang Kristen ya. Masa nanti kalau orang Kristen kok makan nggak berdoa, dia bilang begitu. Bukan karena itu, bukan karena rasa malu. 姐妹们，我们还吃饭之前，我们做一个祷告，不是因为我们是被别人看为基督徒，因为害怕别人说为什么基督徒吃饭前都不祷告的，不谢恩的。 Tapi karena kita sadar, saya bisa ada makanan ini karena berkat Tuhan. 但是我们确实要从心里面晓得，我们拥有这些食物能够享受，都是神的恩典。 Luar biasa ya, kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk seperti itu. 所以非常特别的，主耶稣教导我们有这样的心意。 Kita diajar untuk menyadari bahwa semua ini pemberian Tuhan. 我们被教导，所有的一切都是神所赐的。 Yang kedua, 第二点， kita diajar untuk menyadari bahwa kita perlu bergantung dan berharap kepada Tuhan tiap-tiap hari. 在每日的日常生活当中，我们应该仰赖神，依靠神。 Dikatakan berikanlah makanan kami yang secukupnya. 我们今日的饮食赐给我们。 Nah, dalam bahasa Mandarin dikatakan berikanlah makanan kami yang hari ini kepada kami. 中文里我们可以看到，我们日用的饮食，今日赐给我们。 Jadi di sana ada penekanannya bahwa itu adalah yang memang kita butuhkan sehari-hari. 这里所强调的就是我们日用的饮食需要的，我们每日需要的。 Dan kita mengandalkan Tuhan untuk setiap harinya. 在每一日当中，我们都需要仰赖神。 Doa ini tidak mengatakan Tuhan beri kami makanan kami untuk 1 bulan ini. 在这个祷告文当中，我们不是向神说：“神啊，这1个月的饮食，求你为我预备。” Wah ya. Atau lebih mau praktis lagi, udah Tuhan berilah kami makanan setahun ini Tuhan, dari 1 Januari sampai 31 Desember. 假如更方便的话，我们可以向神说：“主啊，求你赐我们的饮食，从1月的1号到12月的31号，可以吗？” Lalu tanggal 2 Januari dan seterusnya itu nggak usah doa, nggak usah apa-apa, kan sudah doa di awal sama di ujung. 然后从1月的2号一直到年尾，我们都不用祷告，因为我们已经交托了吗？ Tapi tidak begitu ya, ibu-ibu ya. 姐妹们，不是这样的。 Kadang-kadang kita pikir, iya kenapa begitu ya? 有时候我们想，为什么要这样？ Apa sebetulnya yang Tuhan mau katakan atau mau ajarkan ini? 神到底要向我们、叫我们学习，或者要告诉我们什么？
Saya berpikir begini, ibu-ibu. 我这样想， Ini ada menyangkut kelemahan kita sebagai manusia. 这里就是关乎到我们是个软弱的人。 Kalau seperti yang tadi saya katakan itu, doanya ya, dari awal tahun sampai ujung tahun, itu langsung minta saja satu kali. 假如我们的祷告是从岁首到岁尾这样的祷告一次而已， Saya khawatir ya, kita ini karena kelemahan manusia ini. Di antara waktu ini, dari awal tahun pertengahan sampai akhir tahun ini, ada masa kita lupa bersyukur, ada masa kita merasa, semua sudah datang dengan otomatis. 我害怕，假如我们祷告只是这样的话，在这个空间里面，在这个时间里面，我们会忘了、忽略了怎么样来感恩。 Saya jadi ingat kisah orang Israel di padang gurun. 我记得在以色列民怎么样在旷野的生活， Tuhan kasih makan mana. 主耶稣赐下玛纳给他们为主食。 Bagaimana caranya Tuhan kasih? 神怎么样赐下的呢？ Tuhan tidak kasih dari hari pertama sampai hari ke-6 langsung kalian bawa aja semua, kumpulkan, simpan langsung di kemahmu masing-masing. Udah. Enggak. 神没有叫他们收集一个星期的玛纳为他们的食物，不是这样的。 Tapi tiap pagi mereka harus keluar, ambil, bawa pulang, lalu olah dan mungkin bisa langsung dimakan ya, gitu ya. 就是每天早晨，他们要把那天所需要的收集起来，这个玛纳为了他们的食物。 Sebenarnya kalau pikir-pikir secara manusia kok repot sekali ya. 假如我们以人的思想来思考它，我们觉得非常的麻烦。 Kenapa harus tiap hari? 为什么要每天呢？ Kan bagus kalau dikumpul hari ini langsung sampai 6 hari, 7 hari, 1 minggu. Nah, 不是更好吗？假如我们可以收集一个星期的食物， tapi saya pikir memang kalau begitu nanti lama-kelamaan orang Israel ini mereka tidak lagi mengingat Tuhan tuh yang memberikan mana. 假如这样的话，我相信我可能会想，以色列民会忘了神的恩典，是神所赐下的。 Mereka hanya pikir, ya mana, pokoknya pagi ada, apa namanya istilahnya, udah ada turun, itu makanan buat kita, ya kan, dari ya jangan-jangan nanti sudah generasi keduanya udah lupa itu apa itu, gitu ya. 假如不是每天领取的话，我害怕以色列民会觉得这是理所当然，就是有的，我们不用为这些而感恩了。 Begitu juga dengan kita. 同样的，我们也是这样。 Ada bahaya bahwa kita bisa lupa untuk bergantung kepada Tuhan karena khususnya kalau kita merasa semuanya berjalan dengan lancar. 我们也是一样，当一切能够顺利的进行，我们常常忘了感恩。 Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 我所亲爱的姐妹们， berikanlah kami roti kami yang hari ini buat kami, gitu ya. 我们我们日用的饮食，今日赐给我们。 Nah, di situ ada kata cinre, pada hari ini berikanlah kepada kami. 就是我们日用的饮食，今日赐给我们。 Yang ketiga, 第三方面， kita diajari oleh firman Tuhan untuk kita menyadari bahwa ada Tuhan yang tahu akan keperluan kita dan Dia akan mencukupi. 第三方面，我们要真的、确实的相信神晓得我们的需要，他也会为我们预备。 Dalam terjemahan bahasa Indonesia juga bagus ya, katanya di sini, berilah kami makanan kami yang secukupnya. 就是在印尼文也是非常的好，这里有给我们足够的饮食， Artinya adalah sesuai dengan takaran yang Tuhan berikan kepada kita. 就是按照神的分量而赐给我们的。 Ketika kita tahu Tuhan tahu persis keperluan kita, maka kita tidak akan khawatir akan hidup kita. 当我们晓得神确实的知道我们的需要的时候，我们不再挂虑担忧了。 Dan juga ketika kita tahu bahwa Tuhan tahu takaran yang pas untuk kita, maka kita juga tidak perlu membanding-bandingkan dengan takaran orang lain.
当我们晓得神按照他的分量而给我们的时候，我们就不必跟其他的人来攀比比较了。 Tuhan berkata cukup yang untuk kita, ya kita percaya itu cukup untuk kita. 假如神对我们说这些分量对你是足够的，那我们就深信这真的是对我们是足 Nah, 够 pada 的。 saat itu ibu-ibu dan kita sekalian ya, kita jangan membandingkan kepada orang lain. 所以当那个时候，这个时候的时候，我们就不要跟别人攀比或者是比较。 Ya kalau hari ini misalnya sekian yang bisa kita makan dengan lauk, dengan minuman yang segini, ya kita bersyukur. 假如今天我们的饮食就这样的，可能是简单，我们就感恩。 Nah, pada saat itu jangan tetangga kita yang sana itu kan kalau makan itu wah ya kan seperti pesta begitu. 我们也不要跟其他的邻居可能是有一个比较，他们的饮食这么的丰富。 Kalau Tuhan bilang cukup untuk kita, cukup. 假如神说对我们是足够的，那一定是足够的。 Nah, jadi maukah kita akan menyadari akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? 所以我们要不要明白了解神对我们的喂养？ Percayalah Tuhan baik kepada kita dan Dia memelihara hidup kita. 我们要相信神这样的良善，他一定会照顾我们，看顾我们的生活。 Oleh sebab itu, dengan doa ini kita diingatkan senantiasa saya perlu akan Tuhan setiap hari. 所以接着今天的这个讲题，我们有一个更要明白，就是我们每一天都需要耶稣。 Saya ajak kita mengakhiri dengan menyanyikan sekali lagi Woyau Yesu ya. 在结束这个聚会姐妹聚会当中，我们最后再来唱回那一首诗歌，就是我需要耶稣。 我要耶稣，我要耶稣，我每日需要耶稣。光明时我要他，黑云漫步我要他，每日在我生命中我需要耶稣。Sekali lagi，我要耶稣，我要耶稣。 我每日需要耶稣，光明时我要他，黑云漫步我要他，每日在我生命中我需要耶稣。Baiklah ibu-ibu, persekutuan wanita kita sampai di sini. 姐妹们，今天我们的姐妹会就到此。 Tetaplah berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya. 我们要不断的读经祷告。 Ada persekutuan seperti ini secara online, ikutilah. 可能我们只能够在线上来聚会，我们也要常常来参加。 Demikian juga ibadah kita yang hari Minggu. 同样的，在主日里的崇拜会， Mungkin sebagian besar ibu-ibu tidak bisa mengikuti atau belum bisa mengikuti secara onsite ya, datang di tempat. 可能很多姐妹们不方便，或是不能够来到教会来做实体的敬拜。 Tapi tidak apa-apa. 不要紧的，没问题的。 Tuhan juga bersama-sama dengan kita, dengan ibu-ibu di rumah masing-masing. 主与每位姐妹在不同的地方各自的家里，一定与我们同在的。 Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman dari ibu-ibu sekalian. 我们恳求神坚固我们每个姐妹们的信心。 Kita akan akhiri persekutuan wanita ini. 我们将要结束这个姐妹会， Kita akan tutup dengan berdoa dan mohon kesediaan Cece Yeme pimpin kita bersyukur berdoa. 我们来做一个祷告。亲爱的父爸爸上帝，感谢神你的保守看顾，我深信你的保守从岁首到岁尾，月初到月尾，每一天都在你的恩典当中。今天我们所思想的就是我们日用的饮食，你赐给我们，让我们有一个从现在开始可能已经是成为一个习惯性，我们能够为我们日用的饮食来献上感谢，成为基督徒，能够见证你的名，归荣耀于你，帮助我们所有的姐妹们在各自的家庭里
我们各自的成员、家庭成员在身边不在身边的，求神保守看顾，让我们可以忠心的跟随你，直到有一天我们见你的面的时候，我们是无可指责的。虽然很难做到，但是我们可以依赖神的力量，让我们可以成为一个听道的人，而且可以成为一个更能够成为一个行道的人。主啊，感谢你把以后的时间，下个星期可能我们会在后面，求神保守看顾，将着我们所有的姐妹以及所有的弟兄们托在神的手中，向神献上感恩，这样的祈求感恩交托，乃是奉靠主耶稣基督圣名祈求的，阿门。阿门。一切荣耀都归我们的主耶稣。是的。再见。再见，姐妹们。